Isu yang kumpulan saya pilih ialah isu mistisisme dan amalan khurafat dalam kalangan orang Melayu. Apa itu mistik, mistisisme dan khurafat? Mistik bermaksud rahsia seberahsia tersembunyi dan gelap. Seterusnya, maksud mistisisme pula ialah merupakan satu fahaman yang menyampaikan ajaran yang serba mistik, iaitu berbentuk rahsia dan tersembunyi. Ketiga, khurafat pula bermaksud cerita karut-marut yang mempersonakan orang ramai untuk mengetahui cerita tersebut. Akhir sekali, khurafat merupakan perbuatan syirik dan berdosa besar. Tajuk saya adalah hubungan mistisisme dengan khurafat orang Melayu. Jadi, hubungan mistisisme dan khurafat orang Melayu ini adalah dikaitkan dengan kepercayaan orang Melayu terhadap ilmu gaib, serta aktiviti-aktiviti pemujaan dan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, seperti penzinaan, pembomohan dan sebagainya. Ilmu ini juga tidak diberi melalui bahasa, malah perlu dilaksanakan melalui perbomohan, pemujaan, perzinaan dan sebagainya. Kebanyakannya begitu mengambil berat dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan adat istiadat, sehingga ada pepatah Melayu yang mengatakan biar mati anak, jangan mati adat. Pepatah ini menunjukkan betapa kuat dan kukuhnya pegangan orang-orang Melayu tentang adat istiadat mereka. Amalan khurafat ini juga ialah perbuatan dan perkara-perkara yang menyalahi hukum syarak yang masih terdapat dalam aktiviti-aktiviti masyarakat Melayu moden sehingga ke hari ini. Kepercayaan yang telah kuat bertapak dan berakar umbi dalam masyarakat Melayu itu seolah-olah menjadi satu pegangan atau tradisi yang mesti dilakukan dalam majlis-majlis atau perayaan tertentu. Seterusnya, kebiasaannya, orang yang menghidup dan memainkan peranan utama dalam hal ehwal adat istiadat masyarakat Melayu dan perkara-perkara khurafat yang menyeleweng dan bertentangan dengan syariat Islam ini adalah terdiri daripada bomoh, pawang, bidan dukun, guru latihan pertahanan diri, mak andam dan seumpamanya. Peranan mereka dalam menghidupkan adat istiadat dan perkara khurafat ini bergantung kepada bidang masing-masing. Antaranya, contoh-contoh adat istiadat dan perkara khurafat yang sering dilakukan oleh orang-orang Melayu sampai sekarang antaranya ialah seperti syarat dan amalan ketika mendirikan rumah baru, upacara persandingan, amalan bidan menyambut dan sebagainya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermaksud tidak ada jangkitan yang berlaku tanpa izin Allah, tidak ada buruk pada sesuatu kejadian, tidak ada malang pada burung hantu dan tidak ada bala pada bulan Safar, seperti yang dipercayai. Daripada satu bukti yang menunjukkan bahawa amalan khurafat ini adalah amalan berdosa dan membawa kepada keburukan adalah daripada surah Al-Baqarah ayat 102 yang bermaksud, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka menyatakan bahawa Sulaiman itu mengajarkan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, iaitu tidak mengajarkan sihir. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir mengajarkan sihir, maka mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada kedua orang malaikat di negeri Babil, iaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. Mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. Surah Al-Baqarah ayat 102. Seterusnya, punca amalan khurafat dengan orang Melayu adalah kerana tidak mempunyai asas yang kukuh di dalam pengetahuan agama, malah mudah menerima perkara-perkara yang dianggap menarik baginya. Selain itu, mempelajari dari guru-guru atau ketua-ketua yang tidak bertanggungjawab. Di samping itu juga terikut-ikut dengan amalan yang sedia ada kerana menyangka amalan itu, amalan yang betul dan sudah terbiasa dengan melayani nafsu amarah. Seterusnya, saya ingin menerangkan bahagian saya dengan lebih lanjut, iaitu ciri-ciri mistisisme dan khurafat yang diamalkan oleh orang Melayu pada masa kini. Antaranya kisah-kisah yang bersumberkan kepercayaan, rekaan dan khayalat seperti misteri alam bunian. Seperti kita sedia maklum, bunian adalah sejenis jin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta boleh menjema kepada makhluk lain. Kehilangan seseorang di suatu tempat akan selalu dikait rapat dengan kewujudan identiti bunian itu tersendiri. Buktinya kehilangan acap di sekitar Gua Tempurung sehingga kini tanpa adanya kabar berita. Selain itu, kisah-kisah yang mempunyai unsur pemujaan kepada makhluk halus serta bercanggah daripada akidah dan syariat Islam seperti amalan pelaris.
Amalan pelaris ialah ilmu jampi yang mana dapat merancangkan lagi perniagaan seseorang dari semasa ke semasa. Hal ini berpunca daripada keinginan nafsu untuk mendapatkan sesuatu dan sifat dengki terhadap orang lain. Amalan pelaris turut diklasifikasikan sebagai amalan khurafat kerana mendorong kepada pensyirikan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang lain. Hukumnya jelas menunjukkan haram dan tidak akan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Isu mistisisme dan amalan khurafat yang berlaku pada hari ini ialah kepercayaan seorang terhadap bomoh dan dukun. Perkara ini dibuktikan melalui akhbar harian Metro pada 21 Jun 2021, iaitu terdapat seramai 44,000 orang pesakit yang dirawat di Darus Syifa akibat daripada perbuatan sihir. Selain itu, masyarakat pada hari ini setengahnya tidak beri kemanusiaan dengan melakukan sihir pemisah kepada pasangan suami isteri yang telah berkahwin. Hal ini dilakukan bagi meruntuhkan sesebuah rumah tangga atas dasar cemburu dan sebagainya. Tujuan sihir ini dilakukan sehingga menyebabkan pasangan suami isteri itu bercerai. Seterusnya, masyarakat pada hari ini juga ada yang masih percaya dengan perbuatan bahawa segala penyakit boleh disembuhkan dengan bertemu pengamal sihir seperti bomoh. Perkara ini menyalahi agama kerana setiap merawatan yang dilakukan mempunyai unsur syirik kerana bomoh bergantung dan meminta bantuan daripada jin. Amalan khurafat lain yang masih berlaku pada hari ini ialah bertapa dan mengambil air daripada gunung untuk dijadikan penawar. Contohnya seperti yang berlaku di atas Gunung Jerai, iaitu di Telaga Tok Syekh. Di sana juga masyarakat juga melakukan mandi bunga di gua yang terdapat di atas Gunung Jerai dan pemujaan nombor ekor. Akhir sekali, amalan pemujaan kubur juga merupakan amalan khurafat yang masih dilakukan pada hari ini. Contohnya berlaku di kubur Tujuh Beradik, kubur Sharifah Roziah, kubur Tok Janggut dan banyak lagi. Tujuan pemujaan kubur ini adalah untuk mendapatkan bantuan, antaranya seperti memohon dipermudahkan untuk mendapatkan anak bagi yang masih tidak mempunyai anak. Kesimpulannya, kita dapat melihat masih ramai lagi masyarakat terutamanya berbangsa Melayu yang masih mengamalkan amalan khurafat dan mistisisme dan dengan tujuan-tujuan tertentu. Hari ini saya ingin menerangkan dengan lebih lanjut mengenai punca-punca amalan khurafat. Yang pertama adalah kurangnya ilmu agama. Saya percaya bahawa setiap orang ataupun setiap insan akan melakukan perbuatan mereka berdasarkan ilmu pengetahuan yang mereka ada serta berdasarkan apa yang mereka pelajari dalam kehidupan mereka. Saya percaya sekiranya ilmu agama yang kurang akan mewujudkan golongan-golongan yang percaya akan amalan khurafat dan mempercayai bahawa amalan khurafat mampu membuatkan kehidupan mereka lebih baik. Sebagai contohnya, amalan mandi safa. Amalan mandi safa adalah satu amalan turun-temurun yang mana mereka mempercayai bahawa amalan mandi safa ini adalah satu amalan yang mampu memberikan kebahagiaan serta membuang segala sia-sia. Saya percaya bahawa siapa yang tidak mengetahui mengenai amalan mandi safa, mereka akan melabelkan bahawa amalan mandi safa adalah satu amalan yang tidak syirik. Seterusnya kita pergi ke punca kedua berlakunya amalan khurafat. Punca kedua berlaku amalan khurafat adalah adat. Melayu merupakan satu bangsa yang kaya dengan adat dan istiadat, yang mana ia merupakan satu budaya yang dibawa sejak turun-temurun. Ia dapat dibuktikan lagi dengan satu pepatah yang berbunyi, biar mati anak, jangan mati adat. Saya percaya pada zaman ini terdapat lagi Melayu yang masih menggunakan adat dan tidak mengetahui bahawa adat itu adalah satu
perbuatan syirik dan dapat mempersekutukan Allah. Sebagai contohnya, adat tepung tawar yang mana mereka mempercayai bahawa ia mampu memberikan kebahagiaan serta kesejahteraan kepada mempelai. Okey, punca amalan khilafah yang seterusnya adalah kepentingan peribadi. Kepentingan peribadi adalah salah satu punca yang paling utama pada zaman ini, kerana saya percaya pada zaman ini lebih ramai masyarakat kita yang lebih suka bersaing dan menunjukkan kehebatan masing-masing. Jadi, kesan daripada persaingan tersebut serta menunjukkan kehebatan masing-masing, ia memberikan kesan yang mana si pelihat akan merasa cemburu dan seterusnya akan menimbulkan satu rasa benci yang ingin menjatuhkan orang yang hebat itu. Seterusnya mereka akan menghantar sesuatu yang mampu menjatuhkan mereka dari segi kehidupan ataupun dari segi lain. Contohnya, amalan-amalan yang mampu menjatuhkan adalah amalan penutup rezeki, sihir mengganggu perkahwinan, sihir penunduk dan paling teruk adalah santau yang mana ia mampu membuatkan kehidupan seseorang itu menderita dan akhirnya mereka akan mati kematian. Kunci amalan yang terakhir adalah pergaulan. Dari segi pergaulan, saya percaya bahawa pergaulan ini adalah salah satu benda yang boleh mempengaruhi tingkah laku seseorang serta perbuatan seseorang. Terutamanya pergaulan yang berlaku antara kita bersama orang yang terdekat seperti keluarga ataupun rakan-rakan. Ia dapat dibuktikan lagi dengan satu kes yang pernah berlaku, iaitu kes yang cukup menggemparkan, iaitu kes black metal yang mana punca daripada berlaku penularan kes black metal di Malaysia adalah daripada pengaruh ataupun pergaulan daripada rakan sebaya sendiri. Saya akan mentakar tentang kesan amalan khurafat terhadap akidah umat Islam. Islam merupakan agama yang mengambil berat tentang persoalan akidah. Penerimaan suatu amalan bergantung kepada cara dan kaedah pelaksanaannya. Adakah bertepatan dengan kehendak syarak atau bercanggah dengan prinsip akidah. Kesan amalan khurafat ini dapat membatalkan iman di mana kesan ini tak terlalu nampak dan manusia tak akan menyedarinya. Akidah seseorang yang rosak bila dia bergantung terhadap sesuatu yang lain. Dalam Islam, Allah memerintahkan manusia untuk mentauhidkan Allah semata-mata. So, maknanya kita tak boleh menyembah selain daripada Allah dalam apa jua keadaan. Seperti berhala atau benda yang boleh membuatkan kita rasa macam kita ni bergantung kepada dia lah, macam bomoh ke, kita percaya pada dia. So, permintaan kepada sesuatu yang lain selain Allah, maknanya kita dah menyekutukan Allah dan mengakibatkan kita tergolong dalam fitnah paling besar dan amat ditakuti, iaitu mensyirikkan Allah. Firman Allah SAW yang bermaksud, Allah tidak ampunkan dosa syirik sementara dia memaafkan dosa-dosa yang lain. Maka sesiapa yang menyekutukan Allah iaitu syirik kepadanya, sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar. Surah An-Nisa ayat 48. So, siapa yang telah menyekutukan Allah, dia wajib meninggalkan dan bertaubat kepada Allah SAW untuk menyelamatkan akidah daripada kekufuran. Kesimpulannya, wajib kita sebagai umat Islam yakin terdapat dunia lain selain dunia yang kita diami, iaitu terdapat makhluk lain yang Allah ciptakan selain manusia, jin, syaitan, malaikat dan sebagainya. Buktinya dapat kita lihat dalam surah An-Naml ayat 17, Allah berfirman, dan dihimpunkan bagi Nabi Sulaiman bala tenteranya dari jin dan manusia serta burung, lalu mereka dijaga serta diatur keadaan dan perjalanan masing-masing. Ia membuktikan bahawa Allah menekankan ada makhluk lain selain manusia. Seterusnya, jangan kita bercakap besar mengenai alam mistik, terutamanya apabila kita pergi ke sesuatu tempat yang bukan biasa manusia duduki, macam hutan, laut, tepi tebing dan sebagainya, kerana kita perlu menjaga adab-adab di sesuatu tempat. Dan seterusnya, haruslah kita juga tak mengambil remeh dan saling hormati.
Janganlah kita pergi ke satu tempat yang bukan biasa, bukan tempat kita membuang sampah atau mengambil sesuatu barang yang bukan milik kita. Kita merasakan apabila kita masuk ke dalam sesuatu tempat ataupun kita pergi ke satu tempat seperti hutan, pulau dan sebagainya, kita mengambil barang-barang di situ yang kita rasakan menarik, tiada pemiliknya, tapi sebenarnya boleh jadi itu milik sesuatu makhluk yang kita tak nampak. Jadi berhati-hati dalam satu benda yang kita nak buat. Kesimpulannya, bagi khurafat, ia merupakan satu perbuatan yang haram yang termasuk dalam dosa-dosa besar. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 116 yang membawa maksud bahawa sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa seseorang yang syirik kepadanya, dan Allah akan mengampunkan kepada sesiapa yang dikehendaki, iaitu selain dari dosa syirik. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat jauh sejauh-jauhnya. Hendaklah seseorang yang telah melakukan perbuatan menyekutukan Allah itu bertaubat dengan bersungguh-sungguh. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya perbuatan khurafat ini juga akan memberi kesan yang sangat negatif kepada diri sendiri. Seperti mereka akan sombong, lupa diri, kufur nikmat yang telah Allah berikan. Selain itu, saya menyeru agar kita sebagai umat Islam teguhkan iman, pegang Al-Quran, jangan sesekali menyekutukan Allah dan jangan sesekali mendekati perkara yang syirik. Itu sahaja, terima kasih.